أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الجلال والشرع الحرام والحلال. ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita niat i'tikaf bagi yang belum berniat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan, saya hormati Tuan Imam, barisan Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan haji, para jemaah muslimin. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita rafahkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita pada malam ini untuk bersama-sama berada dalam rumah Allah dan melakukan sama-sama melakukan ketaatan dan ibadah, itulah ketaatan paling utama, solat fardu, dan kita didirikan secara berjemaah. Seterusnya kita menyambung ketaatan dan ibadah kita dengan duduk beriktikaf sambil kita mengisi waktu yang kosong ini antara isyak, maghrib dan isyak kita isi dengan majlis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada ketika dan saat ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak zahirkan rasa terima kasih syukur kita kepada Allah melalui ketaatan ibadah yang kita lakukan. Dan seterusnya mudah-mudahan dengan majlis-majlis ilmu seperti ini dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami ya Allah untuk kami mendekatimu, mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, bantu kami ya Allah untuk kami mensyukuri nikmatmu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami ya Allah. Allahumma zakkirna min ma ansayna, ya Allah engkau ingatkan kami ilmu yang kami pelajari tetapi kami lupa ya Allah. Allahumma 'allimna min ma jahilna, ajarkan kami ya Allah ilmu-ilmu yang belum pernah kami pelajari, yang tidak pernah kami ketahui. Allahumma azidna ilman, tambahkan kami ilmu dunia akhirat. Wa azidna ikhlasan, campakkan ke dalam hati kami ini keikhlasan ya Allah. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah setiap perbuatan seharian kami menjadi amal soleh dan mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kali kedua saya ke surau ni. Kali pertama tak ingat dah berapa tahun yang lalu, lama dah. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi menggantikan Ustaz Puan. Jadi saya tak mampu untuk sehebat dia, tetapi kita sama-sama kongsi tuan-tuan. Bukan saya yang terbaik di hadapan ni, tak mampu rasanya untuk bersama-sama menceritakan tentang fadilat-fadilat, kerana saya bukan juga ahli tasawuf, tak beramal pun kadang-kadang. Cuma hari ini kita bincang, kita menyelesaikan beberapa masalah-masalah dalam agama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah, kita hari ini kita melaksanakan solat maghrib. Alhamdulillah, syukur, ini satu nikmat daripada Allah. Suatu ketika kita tak dapat bersama-sama. Teringat tuan-tuan, 2 tahun ini cukup mencabar tuan-tuan. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Pernah satu ketika kosong surau, kita memang tak boleh langsung pergi ke surau. Ingat tak tuan-tuan? 2 tahun tuan-tuan. Kemudian diberikan kelonggaran 4 orang, 3 orang boleh sembahyang tuan-tuan. Maka tuan-tuan dimati Allah, maka banyak kedengaran bunyi-bunyi cengkerik di luar sana mengatakan apalah, itulah, inilah kepada ulil amri kita, kepada pemerintah kita, khususnya Jabatan Agama Islam lah tuan-tuan, yang memerintahkan kita tentang hukum-hukum sembahyang. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, bagaimana ilmu itu membezakan seseorang. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah ada beza? Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang tak berilmu?
Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dia akan memahami, memahami, memberi peringatan, ingat, dan itu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, kalau kita lihat hukum sembahyang, kita tengoklah, kita ambil basic hari ni, kita santai-santai tuan-tuan. Hukum sembahyang jemaah, kita nak cerita hukum sembahyang jemaah kita pada malam ini. Sah tak tuan-tuan kalau tuan-tuan tak pergi sembahyang kat masjid, kat surau, sembahyang kat rumah maghrib? Sah tak tuan-tuan? Sah. Mana datang pengaruh dajjal? Kita nak tahu juga. Ada orang kata ini pengaruh dajjal ni tuan-tuan. Kita sembahyang jarak-jarak, kemudian sembahyang Jumaat 12 orang, ni pengaruh dajjal. Ini biasa kita dengar ni tuan-tuan. Saya ada seorang sahabat tuan-tuan, duduk kedai kopi baru-baru ni. Dia kata ini semua ni pengaruh dajjal ni. Ini semua Yahudi punya perkara ni. Allah Akbar. Saya fikir balik. Dia kata sembahyang jarak-jarak, mana sah sembahyang jarak-jarak? Sah tak tuan-tuan kita sembahyang jarak ni? Jadi nak tak nak tuan-tuan, kita kena balik semula kepada syariat. Kita tengok dulu tuan-tuan, mufti ataupun orang-orang yang di Jabatan Agama Islam sana, mereka berhempas tulas untuk mencari satu hukum bagi menghadapi situasi seperti ini. Maka nak tak nak tuan-tuan, mereka mesti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi hari ini kita nak cuba kupas dia tuan-tuan. Kita lihat sendiri apa hukum sembahyang berjemaah. Hukum sembahyang berjemaah kalau kita bahagikan yang masyhur dalam mazhab kita, ni Syafi'i tuan-tuan. Mazhab Syafi'i dia ada dua tuan-tuan. Yang pertama adalah fardu kifayah. Solat jemaah dekat surau hukumnya fardu kifayah. Apa makna maksud fardu kifayah? Orang dah buat, kita tak payah. Kalau kita tak payah sembahyang, dah ada orang kat surau, kita balik sembahyang kat rumah, maka tidak berdosa. Satu kampung Parai Bengkok ni tak berdosa ke semua. Tapi tuan-tuan, ini fardu kifayah. Ini pendapat yang pertama, yang tak masyhur. Memang mazhab Syafi'i, tapi tak masyhur, yang kita tidak berpegang padanya. Tuan-tuan, kalau surau ni kosong, berdosa satu Parai Bengkok ni. Itu kalau kita berpegang pada fardu kifayah. Fardu kan wajib, tapi sebahagian buat, yang lain tak berdosa. Itu hukum yang tidak masyhur di kalangan Syafi'iyah. Kita sebutkan juga tuan-tuan. Kita sebutkan juga. Maka tuan-tuan, contoh. Di waktu sebelum PKP lagi tuan-tuan, ada setengah tempat suraunya aktif pada waktu maghrib tuan-tuan. Perasan tak? Isyak, subuh, zuhur dengan asar kosong. Pernah jumpa tak surau macam ni tuan-tuan? Surau tempat saya dulu ada. Masa mula-mula saya pergi Taman Negeri. Macam itulah tuan-tuan. Kita semangat nak buat surau, tapi zuhur dengan asar tak ada orang. Pasal apa? Imam ni saya kerja. Saya kerja sampai asar saya tak boleh datang. Jadi maghrib saya datang lah. Maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar tak boleh. Maka ketika itu orang kata, selamat dah. Maknanya satu taman tu tak berdosa. Tak tuan-tuan. Dia masalah dia ada geng masjid dengan tak geng masjid. Ada tak di kalangan orang-orang yang tak disemayang, yang biasa itu, ada tak mereka ni orang-orang lelaki yang baligh, yang berakal, yang bermukim, duduk dekat situ, kemudian dia ni tak ada keuzuran syar'i langsung, tak sakit, tak jaga mak ke, tak lari daripada hutang, tak ada mudarat, tak ada uzur syar'i, maka mereka ni ada tak di tempat tu? Maka mereka ada, cuma mereka bukan geng surau. Mereka duduk di rumah. Maka ketika itu kalau kita berpegang dengan hukum fardu kifayah, satu kampung Parai Bengkok tetap berdosa. Faham tak? Jelas. Ini satu pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma kita tak masyhur pendapat ni, kita tak guna. Kita tak berpegang dengan pendapat ini. Tetapi kalau kita ni ahli qaryah Parai Bengkok nak pegang pada hukum ni, fadhal. Kita hukum untuk diri sendiri, tafadhal, lebih baik. Tetapi pendapat yang kedua ini lebih masyhur. Pendapat kedua ni apa? Dia kata jumhur daripada ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa sunat aja, sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Kita solat jemaah ni sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Jadi tuan-tuan, kita balik semula kes yang 2 tahun lepas, yang mula-mula dulu PKP. Ingat tuan-tuan, surau tutup. Maka ramai yang kata kita semua berdosa, kita semua ini ada pengaruh dajjal, ini semua agenda Yahudi. Datang tak tuan-tuan? Berdosa tak sebenarnya kampung ni?
satu taman saya ni berdosa tak? Tak ada orang semayang dekat surau? Tak berdosa tuan-tuan, kerana hukum kita ambil pada sunat muakkad. Kalau sunat kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Mana datangnya adillah Yahudi tuan-tuan? Mana datangnya hukum kata tak sah kita semayang lelaki berakal ni semayang kat rumah? Kan kita boleh semayang dekat surau. Allahu Akbar. Ini kita tengok hukum tuan-tuan. Ini secara hukum, gambaran tuan-tuan. Maka bila kita sebut, kalaulah misalnya dalam keadaan bukan PKP, contoh tuan-tuan, contoh kita ambil yang macam tadi, asar dengan zuhur tak ada orang surau ni. Contoh tuan-tuan, saya yakin surau ni ada. Contohnya semua kerja, semua dekat luar. Tetapi zuhur dengan asar surau ni tak hidup, tak ada orang berjemaah. Sedangkan ada orang kat rumah, cuma dia tak datang. Sebab yang datang surau ni orang yang sama je kan biasanya. Maka ketika itu berdosa tak satu kali minggu? Kalau kita ikut hukum yang kedua yang masyhur ni, yang kita pegang sekarang, sunnah muakkadah, tak dosa lah tuan-tuan. Tidak berdosa, tetapi makruh hukumnya. Dibenci oleh Allah. Allah tak suka ni, Allah tak suka. Jadi hukum yang kedua adalah sunat muakkad. Itu hukum sembahyang berjemaah di surau. Jangan pula nanti besok semua tak datang. Kan sunat muakkad aja. Kita sembahyang kat rumah je lah. Sah ke tidak? Sah tuan-tuan. Tapi dia bencilah. Makruh hukumnya. Kita tak buat jemaah. Jadi alhamdulillah hari ini kita sembahyang jemaah. Berbanding tuan-tuan mazhab Hambali tuan-tuan, kita ada 4 mazhab. Mazhab yang terakhir adalah mazhab Hambali. Hambali ni banyak dekat Afrika tuan-tuan. Mereka ni, hukum mereka solat jemaah wajib, fardu ain. Fardu ain tuan-tuan, jangan main. Kita kadang-kadang suka ikut Hambali, betul tak? Kita suka ikut Hambali pada apa? Bab jamak qasar. Bab jamak qasar kita suka ikut Hambali. Ada orang kenduri kendara, kan kita bapak pengantin, kan kita tengah-tengah hari, kita kata, ada ustaz kata dulu boleh jamak. Tuan-tuan pernah dengar? Betul tuan-tuan, ini betul. Ini mazhab Hambali. Boleh buat tak? Boleh, betul. Kalau saya betul, boleh. Ada satu tempat habis lah kita bincangkan tentang jamak qasar. Kalau kita masyhur, kita ni sibuk, sangat busy tuan-tuan. Contohnya doktor, tentera, kita sangat sibuk ketika itu, kita boleh jamak berdasarkan mazhab Hambali. Tuan-tuan. Tapi sekiranya ada darurah. Tetapi kalaulah kita kata kita pertahan, ikutlah mazhab Hambali, kan apa mazhab Hambali? Pada bab jemaah ni ikutlah. Dia kata fardu ain, boleh ikut tuan-tuan. Wajib tuan-tuan. Kalau kita sembahyang kat rumah, sah. Ma'al hurmah, haram hukum dia kita sembahyang kat rumah. Kita sembahyang kat rumah hukumnya haram. Tapi sah sembahyang seorang dengan rumah apa semua. Tapi bila kita tak pergi masjid, tak pergi surau berjemaah di kampung itu, maka tidak sah. Ini pendapat mazhab Hambali. Alhamdulillah saya Syafi'i. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih sunat muakkadah. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi sekiranya kita nak berpegang kepada mazhab Hambali pada bab solat berjemaah, tafadhal, lebih baik. Cuma jangan kita paksa orang kampung. Hukumnya wajib fardu ain ni kena datang surau, kita paksa ketuk pintu semua. Jangan tuan-tuan. Kita mazhab kita Syafi'i. Cuma kalau kita nak berpegang dalam diri kita, baik tak tuan-tuan? Baguslah, alhamdulillah. Saya ada seorang sahabat tuan-tuan, baik saja tuan-tuan, sama-sama degil, sama-sama jahat. Tapi saya pernah satu sekali itu musafir tuan-tuan. Saya pergi Cerating, satu Malaysia saya pergi pusing. Sampai dekat hotel ni tuan-tuan, dia terus keluar. Selalu dia keluar sendiri seorang. Anak bini dia kat rumah lah, dekat bilik lah. Saya pelik, kau pergi mana? Dia cari masjid tuan-tuan. Kerana apa? Dia mewajibkan, dia memfardu ainkan solat jemaah ke atas diri dia sendiri. Allahu Akbar, hebat orang macam ni tuan-tuan. Boleh ke tidak? Tafadhal. Dipersilakan. Kemudian ada juga sebahagian ulama yang mengatakan Hanafi. Kita cerita mazhab ni tuan-tuan, biar kita buka minda tuan-tuan. Mazhab Hanafi, dia mengatakan bahawa syarat sah solat adalah berjemaah. Syarat sah solat berjemaah. Kalau kita semayang, tak ambil semayang, sah tak semayang kita? Tak sah semayang kita. Kalau kita ni dalam keadaan berjunub, kita semayang, sah tak solat kita? Tak sah. Kalau kita semayang, kita ngadap kiblat, tak ngadap kiblat, kita membelakangkan kiblat, sah tak solat kita? Tak sah. Maka syarat sah dalam solat pada sebahagian mazhab Hanafi bahawa
solat jemaah. Nak sah solat mesti berjemaah. Kerana apa? Dia ambil daripada hadis Nabi SAW, la solata, tak ada solat lijaril masjid, orang yang duduk hampir-hampir dengan masjid secara adat, tuan-tuan. Kalau lebih kurang 500 meter hampirlah dengan masjid, dengan surau. La solata lijaril masjid illa fil masjid. Tak ada sembahyang bagi orang yang hampir dengan masjid ataupun surau kecuali di masjid. Maknanya tidak sah. La salata ayyu sahihatan, tidak sah, tidak ada solat yang sah bagi seseorang. Tak sah. Yang tadi berdosa. Hambali, yang ini Hanafi, terus tak sah. Terus tak sah, tuan-tuan. Sembahyang seorang kat rumah, Allahu Akbar, tak sah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mati Allah, itu Hanafi. Hanafi, tapi kita Syafi'i, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur. Mungkin orang yang kata tak sah semayang masa PKP itu, kita semayang kat rumah ramai-ramai itu, mungkin itu mazhab dia Hanafi. Tu saya fikir-fikir mungkin Hanbal, dia Hanafi. Tuan-tuan, maka tidak sah. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, adakah Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni? Tak, jumpa, tuan-tuan. Imam Nawawi, Imam Ghazali jumpa hadis ni. Cuma dia punya syarah pada hadis ini, la salata, tidak ada solat kamilatan yang sempurna. Tak sempurna kalau solat seorang-seorang kat rumah, tak pergi surau, tak sempurna. Tapi solat sah, cuma tak sempurna. Itu dia. Tuan-tuan mati Allah, itu hukum solat jemaah. Jelas tak, tuan-tuan? Bila kita jelas hukum ini, maka tak timbul, tuan-tuan. Bila ada sekatan-sekatan larangan untuk tidak ke surau, ke masjid, maka kita berlapang dada, terima ini adalah ujian daripada Allah, maka kita semayang saja kat rumah. Bila dibenarkan pergi masjid, alhamdulillah kita datang. Jadi kalimah yang sesuai pada ketika ini, kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita dah boleh datang ke masjid. Tetapi perkara yang lepas, yang berlaku musibah yang sebelum ni, apa yang kita sebut, tuan-tuan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah tarik sekejap nikmat pada kita, daripada kita. Tuan-tuan dan mati Allah. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, kalau kita lihat, saya ada seorang sahabat, tuan-tuan, anti, dia anti vaksin. Anti vaksin. Saya tak pastilah kat sini ada tak, saya tak menyalahkan dia, mungkin itu pendapat dia, tuan-tuan. Dia selalu tuturkan satu perkataan yang seolah-olah melawan, tuan-tuan. Dia melawan, dia protes, tuan-tuan. Tak apalah, saya tak kisahlah dia protes. Cuma kadang-kadang dia pernah sebut dengan saya, berbual, tuan-tuan, semayang jarak-jarak. Semayang jarak-jarak, dia kata mana sah semayang jarak-jarak. Tuan-tuan, jadi dia kata gini, semua pengaruh-pengaruh Dajjal ni dah sampai kepada kita. Allahu Akbar. Ajadah Yahudi ni dah sampai kepada kita. Saya fikir balik, mana datang tak sah. Mana datang tak sah, tuan-tuan. Kalau kita tengok, tuan-tuan, syarat solat berjemaah. Syarat solat berjemaah, tadi kita semayang berjemaah, tuan-tuan, syarat dia ada 12. Ada 12 syarat. Adakah kita boleh sebut 12 syarat? Tak perlulah, tuan-tuan. Kita ambil mana yang berkaitan. Antara yang pertama, solat berjemaah di syaratnya ijtima'uhuma fi makanin wahid. Berkumpul kedua-duanya. Siapa kedua-duanya? Imam dan makmum ni dalam tempat yang sama. Itu syarat. Antara 12 syarat, ada 12 ni kita tak boleh satu syarat, tak ada. Mesti 12 ni, 12 mesti ada syarat tu dalam sembahyang jemaah kita. Wajib ni, tuan-tuan, kita sebab kita nak sembahyang jemaah, wajib fardu ain kita belajar bab ni, tuan-tuan. Bagi orang yang tak pernah sembahyang jemaah, orang perempuan, orang yang uzur, mereka fardu kifayah aja. Dia tak wajib belajar. Tapi kita ni yang nak sembahyang jemaah, kita wajib belajar fardu ain ni, hukumnya, untuk kita belajar. Sebab apa? Kalau kita tak belajar benda ni, dia boleh menyebabkan batalkan sah solat, tuan-tuan. Sebab kita nak kerjakan 27 kali ganda pahala, kita pergi masjid, tapi kita tak pernah belajar bab jemaah, maka kita pun sembahyang Allahu Akbar, menyebabkan batal sembahyang kita. Kita baca Fatihah, imam dah rakaat, dah sujud kedua dah, kita tak ada kewuzuan saja-saja, batal solat kita, tuan-tuan. Betul kan? Sebab tak ada ilmu, maka fardu ain kita belajar. Maka antara syaratnya adalah berkumpul imam dan makmum fi makanin wahid, dalam tempat yang sama. Apa makna tempat yang sama? Dalam kawasan masjid, tuan-tuan, mati Allah. Ini kawasan masjid mana? Mana kawasan surau, kawasan semayang? Ruang solat. Ini ruang solat. Luar sana ruang solat tak? Ruang solat tak biasanya? Ruang solat
Dia yang menggazetkan tu jawatan kuasa lah, Majlis Agama Islam. Contohnya sana saya yakin itu ruang solat. Kalau sana bukan ruang solat, sana ruang solat lah. Kalau sini mungkin, kalau lah kata sini bukan ruang solat, tak boleh tahiyatul masjid kat situ. Tak boleh. Tuan-tuan, khidmatkan wahid. Jadi kita sebagai jawatan kuasa surau, kita kena letakkan itu kawasan surau, itu kawasan ruang solat belakang sana tu kan, yang apa, marmar tu kan, dia ruang solat. Tapi kawasan yang kasut tu ruang solat. Dia bukan kawasan masjid. Maknanya kalau kita buat Maulid Nabi, kau ramai orang, maknanya ada orang yang sembahyang dekat bawah kemah tu, maka dia tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Dia tak boleh niat iktikaf. Kerana apa? Itu bukan ruang solat. Jelas tak tuan-tuan? Jelas. Maka sekiranya dia berada dalam satu ruang yang sama, contoh tuan-tuan, satu ruang yang sama, maka dia pun ginilah, contohlah saya bagi tuan-tuan, kalau kita ni ramai 500 orang, saf dalam surau ni penuh, ataupun tak penuh lah tuan-tuan, kita berjarak kan, sana ada orang, belakang ada orang, maknanya masih lagi dalam satu kawasan yang sama. Tuan-tuan, kemudian andai kata, contoh satu ketika saya bawa anak, contohlah anak degil, ini bukan saya lah tuan-tuan, orang lain. Orang lain dia ada seorang anak, dia datang ke masjid, dia ni nak datang ke masjid, tapi anak dia ni nakal, tak boleh letak tuan-tuan, letak suruh lagi, tapi dia bertanggungjawab untuk ajar anak dia, contohnya. Ataupun isteri dia bekerja, tapi dia duduk rumah dengar azan, alamak aku tak pergi surau, aku nak sembahyang kat surau, jadi dia terpaksa bawa anak dia. Contoh tuan-tuan, maka sembahyanglah orang di depan ni 2 saf, contohnya 3 saf. Maka kalau dia masuk ke dalam saf, anak dia tadi kalau dia letak sebelah, dia akan pusing, lari semua ni. Dia pergi depan imam, dia pergi berlari-lari, mengganggu jemaah, menjerit-jerit, tuan-tuan. Maka ketika itu tuan-tuan, kalau kita tengok, boleh tak dia nak dapatkan fadilat jemaah ni tuan-tuan? Maka dia datang ke masjid, pintu ni tutup tuan-tuan, aircon kan, kemudian dia semayang dekat hujung sana, dekat tempat makanan tu, contoh dekat tempat apa, suhu tu, dia pun bentang sejadah, dia semayang kat situ, Allahu Akbar. Anak dia pun mainlah kat tepi sana, faham sana, pusing-pusing, dia tak ganggu kat dalam ni. Sah tak semayang dia? Sah tak semayang dia tuan-tuan, mengikut syarat ni? Sah tuan-tuan, sah. Kenapa? Cuma dia tak dapat fadilat saf. Dia dapat tak fadilat jemaah? Dia dapat fadilat jemaah, tapi dia tak dapat fadilat saf. Saf, fadilat saf, rapat saf, sunat hukumnya. Hukumnya sunat. Maknanya kalau kita renggang, kita masih tak dapat fadilat jemaah tadi? Dapat. Cuma kita tak dapat fadilat saf. Yang rapat tu kita tak dapat. Cuma tuan-tuan, kita tanya dia, orang pun tengok, kenapa Muhammad tu semayang kat situ? Jemaah pun tengok, kenapa semayang kat situ? Rupa-rupanya dia tengok, ada anak sebelah dia, ada sebab dia semayang kat situ. Dia kan tuan-tuan, kita mengganggu orang semayang, hukumnya haram. Tuan-tuan, hukumnya haram kita ganggu orang semayang. Orang tengah semayang, kita berborak kat luar kuat, tuan-tuan, ganggu orang semayang, hukumnya haram. Hatta saya suka tu imam tadi, bacanya lembut, tenang dia semayang, tuan-tuan, bacanya begitu tuan-tuan. Maka kalau ada orang di belakang tengah semayang, kita tak boleh baca Astaghfirullahalazim. Pernah tak tuan-tuan jumpa masjid yang kita nak semayang, tak boleh semayang? Saya pernah pergi satu masjid tuan-tuan, saya musafir macam tu, jadi saya nak jamak, jadi dia tengah semayang ni kan, jadi bila dia habis, saya pun semayang Allahu Akbar. Dia punya wirid tuan-tuan, mikrofon ni dah bunyi dah satu masjid, luar pun dengar, dalam keadaan menjerit. Memang tak boleh semayang tuan-tuan. Saya batalkan semayang itu, saya tunggu sekejap. Mengganggu tuan-tuan, hukum tuan-tuan, hatta wirid sekalipun sekiranya mengganggu orang semayang, hukumnya haram, tak boleh. Sebab itu wirid tak boleh jahar sangat, menjerit, tetapi tenang, bunyi tapi tenang. Mengganggu tak? Macam imam tadi, tak ganggu tuan-tuan. Kalau kita semayang pun tenang tuan-tuan, tapi semua dengar. Cukup tuan-tuan. Mengganggu orang semayang, hukumnya haram tuan-tuan. Jangan main tuan-tuan. Sebab tu kalau kita lalu depan orang, ataupun kita baling kunci depan, tak, makruh tuan-tuan. Hukumnya kadang-kadang menjadi haram. Kerana apa? Orang tengok sebelah, wish, bulbu tuan-tuan, kan haram li ghairi. Kita tengok,
Manchester United. Alah, 5-0. Itulah tuan. Jadi orang sembahyang ni terganggu tak? Haram hukum dia tuan. Kita tak boleh ganggu. Sebab itu kalau kita nak pergi masjid, kita kena berwangi-wangi. Kalau kita bau badan busuk, contohlah tuan-tuan, kita nak sembahyang, kita balik daripada kebun, tuan-tuan, dengan penuh tanah ni penuh ni. Tapi kita balik, bila balik, kita tengok ada orang sembahyang. Alamak, aku ni badan kotor. Tapi kita nak dapatkan fadilah jemaah, maka kita pun datang di surau, kita berhenti kat depan. Kotor tapi tak najis. Faham tuan-tuan? Bau pisang, bau sawit, tuan-tuan. Kemudian kita pun ambil sembahyang, kita sembahyang. Andai katalah kita dengan pakaian macam tu, tiba-tiba kita sebelah Bilal Allah. Bau aku ni tak selesa tuan-tuan. Bismillah. Nak muntah semua tuan-tuan. Maka ketika itu boleh tak kita pergi ke hujung tadi, macam brother tadi, abang tadi tu yang bawa anak. Maka dia sembahyang kat hujung sana, dia pun sembahyang Allahu Akbar. Dapat tak dia fadilat jemaah? Dapat, kerana di dalam fi makanin wahid. Dia dapat fadilat jemaah. Tapi dia dapat tak fadilat saf? Dia tak dapat fadilat saf. Tapi kerana apa dia tak pergi ke dalam saf? Kerana dia takut orang terganggu. Dia tak nak ganggu orang sembahyang. Maka dia dapat pahala tak ganggu orang. Ada kerana. Kenapa dia sembahyang kat belakang? Kerana anak dia berlari. Dia dapat pahala kerana menghalang anak dia buat benda yang haram, mengganggu orang. Dapat tak pahala? Maka Islam itu melihat fadilat pelbagai sudut. Jangan hentam kromo je tuan-tuan. Kita jarak-jarak sebab apa? Tuan-tuan, ada orang kata, jangan masuk je lah ini, Yahudi, semua rapat. Ada orang macam tu tuan-tuan. Ada setengah suka rapat. Ini Yahudi semua. Tuan-tuan, kita jarak ni kenapa? Untuk mengelak malapetaka mudarat. Betul? Mengelak mudarat wajib ke sunat? Wajib. Maka kita dapat fadilat mengelak mudarat yang wajib, pahala lebih besar daripada kita rapat-rapat perkara yang sunat. Sunat dengan wajib, mana kita kena pilih tuan-tuan? Wajib. Aku nak sembahyang isyak ke nak sembahyang witir? Aku nak baca Quran ke nak sembahyang qada subuh tadi? Nak sembahyang subuh qada ke nak baca Quran? Mana satu kita kena pilih tuan-tuan? Boleh pilih? Tak boleh pilih tuan-tuan. Kena sembahyang subuh sebab subuh tu wajib. Qada kita tak sembahyang pagi tadi. Tak boleh pilih. Hatta dengan wajib pun kita kena pilih. Ada yang wajib fardu kifayah, ada yang wajib fardu ain. Tuan-tuan, kan kita tertinggal subuh pagi tadi, tiba-tiba kita nampak ada orang sembahyang jenazah. Kita sibuk sembahyang jenazah fardu kifayah, tapi kita ada tanggungan fardu ain, tak sembahyang subuh. Ketika itu ada setengah ulama kata haram kita sembahyang jenazah. Kerana apa? Kita ada ketanggungjawab sembahyang subuh yang kita tak buat fardu ain. Jelas tuan-tuan? Antara wajib dengan wajib pun kita kena pilih. Apatah lagi kalau wajib dengan sunat. Nak pilih ke tuan-tuan? Sunat dengan sunat pun kita kena pilih. Tuan-tuan, kita masuk surau, tiba-tiba Bilal baru habis azan, kita pun masuk. Nak sembahyang tahiyatul masjid ke nak sembahyang qabliyah maghrib? Tuan-tuan, dua sunat ni tuan-tuan. Kita nak pilih yang mana? Fikir Allahu Akbar. Lama betul dia fikir. Tak pilih-pilih tuan-tuan. Maka ketika itu sembahyang sahaja qabliyah maghrib, maka tahiyatul masjid masuk ke dalam qabliyah maghrib tadi. Tak payah fikir-fikir tuan-tuan. Maknanya dalam sunat dengan sunat pun kita kena pilih. Tetapi kalau sunat dengan fardu, mana kita kena pilih tuan-tuan? Kita kena pilih yang fardu. Kita tak dapat fadilat sunat rapatkan saf, tapi kita dapat fadilat mengelakkan mudarat. Adakah itu bukan sunnah? Mengelak mudarat ini sunnah dah. Sunnah Rasulullah. Sunnah kan? Ini sunnah. Mengelak mudarat itu sunnah. Sunnah yang apa? Sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib kita elak mudarat. Maka tuan-tuan, yakinlah kita buat benda yang betul sekarang ni. Tuan-tuan, saya rasa muafakat seluruh ulama seluruh dunia sembahyang jaga, tuan-tuan. Hatta Masjidil Haram pun sembahyang jaga. Mana datang pengaruh Yahudi, pengaruh Dajjal? Adakah seluruh dunia ni pengaruh Dajjal, tuan-tuan? Maka hujah-hujah orang-orang yang anti dengan sembahyang jarak ni tuan-tuan, yang tak puas hati saja, maka mereka ini berdalilkan Facebook, berdalilkan YouTube, berdalilkan media sosial. Langsung tak rujuk pada syariat, kitab dan sebagainya.
Tuan-tuan, mati Allah ini kita belajar hari ini, mana lebih utama, kita rapatkan ke kita jarak? Bahkan kalau bukan pendapat lah tuan-tuan, kalau kita lihat, maka kita wajib jarak-jarak tuan-tuan, untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Kerana elak mudarat itu wajib, rapat saf itu sunnah, sunat sahaja. Hatta orang tadi yang semayang kat belakang pun sah tak salatnya? Sah. Itu satu syarat tuan-tuan, kita ada 12 syarat. Kalau kita sebut pada sahabat saya yang cakap tak sah dari itu, dia pun, betul lah itu kan, macam tu kan. Boleh tak tuan-tuan? Terfikir tak? Saf, imam, makmum, kita semayang kat belakang mana? Contohnya apa? Perempuan. Tuan-tuan pergi Masjid Sultan Ismail, tempat semayang perempuan kat mana? Kat belakang sekali. Kat belakang sekali kan, tuan-tuan. Maka perempuan tak ada masalah. Dia tak terikat dengan jarak saf. Kalau lelaki dia terikat dengan jarak saf, jangan lebih daripada 4 kaki setengah, 3 hasta tuan-tuan. Jaga jarak. Tapi perempuan kat belakang sana. Sah tak semayang? Semayang dia? Sah, kerana di dalam fi makanin wahid. Kecuali kalau dia tu semayang, orang perempuan dia semayang dekat dewan makan. Dewan makan bukan tempat semayang, betul tak? Itu dewan makan, betul tak? Kan masjid besar tuan-tuan kalau pergi masjid negara, dia ada tulis tuan-tuan. Ada setengah masjid saya pernah pergi tuan-tuan, dia ada tulis, ini bukan masjid, ini bukan ruang masjid. Pernah tengok tak tuan-tuan? Pernah tengok tak? Betul tu tuan-tuan. Kita kena tetapkan sebagai jawatan kuasa surau, kita kena tetapkan, tulis kat situ, ini ruang masjid kat luar ni, kat depan tu ini ruang solat, belakang tu letak ini ruang solat. Maka kalau dia masuk, dia boleh duduk sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba datang orang perempuan, ada satu tempat, ini bukan ruang solat, dia letak, tapi macam sikit je kawasan dia simen juga. Saya tengok, bukan ruang solat. Rupanya dia gunakan itu untuk apa? Orang-orang yang haid, nifas, berjanabah, dia junub, tak boleh masuk masjid, maka dia boleh duduk dekat tepi itu untuk dengar kuliah. Hebat masjid ni, saya cakap, betul lah. Saya cakap, memang ada rupanya orang buat tuan-tuan. Tapi kita jarang kita buat tuan-tuan. Kita kena buat satu kawasan, kita gazetkan sebagai kawasan bukan masjid. Sebab apa? Kalau ada orang datang, dia berjunub, dia haid, maka dia boleh duduk dekat situ. Kerana apa? Ruang semayang dia tak boleh duduk, dia lalu pun tak boleh. Maka kita bagi ruang orang yang berjunub ni, dari orang yang haid dia tadi, untuk dengar kuliah, untuk apa? Ada majlis dan sebagainya. Dan jadi itu antara yang kita boleh pelajari. Tuan-tuan mati Allah. Andai kata, kan kita pernah dengar dulu semayang Jumaat. Pernah dengar tak tuan-tuan? Kita ada pernah semayang Jumaat berapa orang, kemudian cukup sahaja bilangan tersebut, maka tutup pagar. Kemudian ada seorang ni, dia kata, aku geram masjid tu, dia tutupnya pagar, kan kosong banyak lagi. Tapi arahan Jabatan Agama Islam, dia tak bagi masuk. Dia kata 40 orang sahaja, yang dah dedos lah dan sebagainya. Maka dia ni datang, dia lambat, maka dah tutup pagar. Dia tak puas hati, dia semayang kat luar, semayang Jumaat luar pagar. Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, dia dengar. Tapi fi makanin wahid tak, pada tempat yang sama tak, dia semayang dekat luar tuan-tuan. Luar ni dipanggil rahbah. Dalam bahasa Arab, kalau kitab dipanggil rahbah, kawasan yang luar, kawasan kasut, kawasan parking kereta, kawasan kemah tu rahbah, tempat ambil semayang, kawasan depan tandas tu rahbah tuan-tuan. Itu adalah harim luar tuan-tuan, luar kawasan. Maka bila luar kawasan, dia terputus tuan-tuan. Tadi kita cerita dalam kawasan, terputus tak apa. Kalau abang tu semayang kat sini jaga anak, sini semua tak ada jemaah ni, tiba-tiba satu saf ni baru ada jemaah. Sah tak semayang? Sah. Tapi nak cerita dia, syarat sah semayang Jumaat mesti berjemaah. Ada orang semayang Jumaat seorang? Tak ada tuan-tuan, tak sah. Maka dia semayang luar pagar ni fi makanin wahid tak? Dia semayang apa tu? Semayang Jumaat. Dia tak puas hati, sepatutnya dia balik, kerana arahannya begitu. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jabatan Agama Islam dia buat hukum tu berdasarkan apa? Nak hawa nafsu ke? Tak tuan-tuan, berdasarkan syariat. Maka dia juga ulil amri, kita kena taat. Bukan saya kempen ni tuan-tuan, tak. Ini kita kena taat ulil amri. Dia selagi mana mereka tidak bercanggah dengan syariat.
Maka dia pun lawan, dia semayang kat luar. Allah Akbar. Semayang apa tu? Semayang Jumaat. Fi makanin wahid tak? Tak. Bersambung tak? Tidak. Maka sah tak semayang Jumaat dia? Tak sah. Dia pun balik tengok TV. Semayang Zuhur tak? Tak. Dia semayang tak? Tak. Berdosa tak? Berdosa besar. Tuan-tuan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Adakah sama orang yang berilmu dengan tak berilmu? Tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Maka kita ni berlapang dada dah. Cubalah latih diri kita lapang dada. Nak suruh vaksin, vaksin lah. Nak suruh jarak, jarak lah. Lapanglah dada. Tuan-tuan, kerana apa? Syariat. Kita yakin, cukup yakin Jabatan Agama Islam, yakin mufti, tuan-tuan, mereka ni mahir dengan hukum-hukum fiqh, maka kita taat sahaja. Andai kata mereka salah, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak berat kita dengan benda yang kita tak mampu. Surga kita, tuan-tuan. Tapi kalau pendapat mereka mengatakan ini agenda Yahudi, kita ni beratur semua masuk neraka, tuan-tuan. Betul? Tuan-tuan, kita beratur masuk neraka. Kerana apa? Kita semayang jarak. Dia ni yang melawan. Jadi semayang kat luar, sah tak semayang dia? Tak sah. Semayang Jumaat, dia masuk neraka. Kerana apa dia nak buat? Semayang kat rumah, semayang Zuhur. Kan Jabatan Agama Islam dah tulis semayang Zuhur di rumah, jangan keluar. Kerana apa? Berlaku fitnah nanti. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi, tapi dia kata, aku dengar suara imam. Tuan-tuan, kita ada 12 syarat. Antara syarat tadi, satu tempat. Dengar pergerakan imam, dia kan dengar Allahu Akbar. Dia tahulah imam takbir. Dia pun Allahu Akbar. Dia semayang kat luar ni, tuan-tuan. Tapi dia kata, aku dengar suara imam, aku tahu pergerakan imam. Aku tahu pergerakan imam. Itu syarat yang lain. Kita ada 12 syarat kan? Syarat, antara syarat yang lain, kita mesti tahu pergerakan imam. Mesti tahu. Tuan-tuan, contohlah, tuan-tuan. Kita semayang macam tadi, saya kata Masjid Sultan Ismail. Besar lagi lah masjid. Mana masjid lagi besar, tuan-tuan? Masjid negara, tuan-tuan. Negara tu lagi sesat saya kalau masuk dalam masjid. Tuan-tuan, masjid tu besar, tuan-tuan. Ruang kita semayang, kita nak pergi depan Allah jauhnya. Yang ini dia tulis, ini ruang masjid. Okey, dia pun semayang kat belakang. Jauh tak? Jauh, tuan-tuan. Jauh. Tapi sah tak? Sah. Fi makanin wahid. Cuma dia tak dapat fadilat jemaah, fadilat sah. Kalau ada sebab, tak apa. Kalau tak ada sebab, makruh hukumnya. Kita sengaja semayang kat belakang. Tiba-tiba isyak nanti ada seorang, saya kata tak boleh, dia semayang kat belakang. Tak ada sebab. Makruh hukumnya. Makruh. Allah uji. Allah tak suka. Maka kita masuk rapat sah. Tapi kalau ada sebab, kaki sakit, tuan-tuan, nak jalan ke jauhnya, tempat habis semayang dengan tempat orang jemaah. Dia tengok Allah jauhnya, dia pun semayang Allah Akbar. Dia dengar ni pergerakan. Dia dalam satu tempat sah. Kemudian didengar pergerakan imam Allahu Akbar. Dia pun rokok. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Semayang isyak, tuan-tuan. Tiba-tiba hujan turun selepas-lepas. Dengar tak imam baca? Dengar, ada mikrofon, tuan-tuan. Ada speaker. Allah, boom. Mati kara. Kara mati, tuan-tuan. Dengar tak imam baca? Tak dengar. Dia semayang dalam satu masjid. Sah tak? Sah. Tapi dia tak dengar pergerakan imam. Dia tak tahu imam ni Allahu Akbar. Tak dengar. Imam ni selalu Sami'allahu liman. Dia biasa ada mikrofon. Jadi dia anggap orang-orang tepi ni boleh dengar lah. Dia tak tahu ada seorang lagi semayang kat belakang sana. Maka ketika itu, bila kita tunggu secara adat, manalah tahu dalam sesaat dua ni hidup balik mikrofon, kan? Cara tu hidup balik, maka dia tunggu dalam keadaan dalam 20 second lah, kan? Maka memang kekal tak ada cara. Maka dia dah tak tahu pergerakan imam, wajib baginya mufaraqah. Kerana apa? Antara 12 syarat berjemaah tadi, dia dah tak ada satu. Pergerakan imam. Dia tak ada, tuan-tuan. Laju sangat dari gerak, tuan-tuan. Sebab lama sangat cuti, tuan-tuan. 5 bulan tak kuliah. Allah, nak menegangkan tu kadang-kadang penat, tuan-tuan. Orang yang tengok pun penat, tuan-tuan. Nak ceritanya, tuan-tuan, kita balik semula kes tadi. Dia semayang dekat luar pagar. Dia dengar tak pergerakan imam? Dia dengar sampai habis semayang, dia dengar, tuan-tuan. Ada, memang tak hujan, memang mikrofon, tuan-tuan. Dia dengar. Dan dia nampak imam tu sujud ataupun makmum yang terakhir tu dia nampak. Tapi masalahnya dia tak ada satu syarat. Antara 12 tadi apa?
fi makanin wahid, dalam ruang solat. Sah tak sembahyang Jumaat dia? Sah tak? Tak sah lah tuan-tuan. Kerana apa? Syarat sembahyang berjemaah mesti satu tempat. Dia kurang satu, iaitu Makan. tak setempat dengan imam, maka batal sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia kerana dia tak ada satu syarat tadi. Tuan-tuan, dia sembahyang, dia pun balik rumah. Dah sembahyang bang? Dah, aku sembahyang kat luar tadi, sembahyang Jumaat. Sah tak? Tak sah. Maknanya dia sembahyang tak? Tak malam. Dia tak sembahyang. Tapi dia sembahyang tak? Dia tak sembahyang, tuan-tuan. Berdosa tak dia? Dia berdosa. Tuan-tuan, tanpa dia sedar, ikut hawa nafsu tuan-tuan. Nak lawan aja begini. Jangan melawan tuan-tuan. Kita jadi insan orang awam tuan-tuan, kita taat sahaja. Kita yakin ini adalah ujian daripada Allah. Ampunkan aku ya Allah. Aku tak tahu hukum ni tuan-tuan. Jadi aku ikut je lah arahan daripada pengurusi surau, ikut aja. Tuan-tuan macam Allah. Jadi itu antara dia punya gambaran. Ini baru kita cerita dua tuan-tuan. Kita baru cerita dua. Kalau lah misalnya dia kata boleh, aku dengar perkataan imam, maknanya tuan-tuan, nanti bulan Ramadan pukul 3 pagi kita bangun, kita buka TV, kemudian kita tengok live Mekah. Kita buka live Mekah. Kita tahu tak pergerakan imam? Live ni tuan-tuan, dia rokok, kita tahu dia rokok. Memang live, siaran langsung tuan-tuan. Cuma kita ni semayang pukul 3 pagi, kita nak semayang tarawih. Kita tengok imam, kita buka TV, kita tengok imam Masjidil Haram kan, ada gambar kan? Jemaah, kemudian antara syarat makmum mesti kat belakang imam. Kita kat belakang imam tak? Betul lah belakang imam, betul tak? Tuan-tuan. Kemudian, dia dengar tak pergerakan imam? Dia dengar suara imam, pergerakan imam tu dia tahu. Maka boleh tak kita buka TV, kita semayang? Allah saja aku semayang, solat tarawih 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Hatta dia ikut sekali sebagai isyak. Masih ada waktu? Boleh ke tidak? Sah ke tidak? Sah lah kalau ikut pendapat orang yang luar bakar tadi. Kerana apa? Dia ikut pergerakan imam, dia tahu, dia dengar, dia tengok. Maknanya sah tak semayang dia? Sah ikut dia lah. Mazhab apa? Mazhab tahabah. Kalau macam tu boleh lah, saya pun nak. Hari ni Alhamdulillah tarawih berjemaah dengan Mekah. Hebat tuan-tuan. Kita pun buka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Mekah tuan-tuan. Berjemaah. Sami Allahu liman hamidah, kita membangun. Assalamualaikum warahmatullahi. 20 rakaat tuan-tuan kita buat. Berjemaah dengan imam Mekah tuan-tuan. Kita tak nak semayang ni imam kampung, kita tak nak semayang. Buat sah ke tidak? Memanglah dia tahu pergerakan imam, dia muafiq, dia bersama dengan imam, dia ikut pergerakan imam. Antara 12 syarat berjemaah tu, 11 daripadanya dia menepati syarat-syarat tu. Cuma satu dia tak tepati. Dia tak berada bersama jemaah dalam satu tempat. Dia dekat Mekah, kita dekat Malaysia, maka tak sah solat tadi. Kalau macam tu saya pun nak tuan-tuan. Suka juga saya tengok ada orang cakap, aku semayang Jumaat dia kat luar. Dia tutup pagar. Tapi tuan-tuan, boleh tak kita semayang Jumaat dekat luar pagar? Boleh tak? Boleh. Dengan syarat tuan-tuan. Contoh, kita semayang, kita buat maulid Nabi. Pernah dengar tak tuan-tuan, kalau nanti jemaah dalam dah penuh, luar dah penuh, kemudian kat belakang sana pun dah penuh. Tuan-tuan, kita ambil situasi pertama. Okey, penuh dalam ruang masjid. Dekat luar tak ada orang. Majlisnya dekat dalam dah penuh, dekat luar ruang sebelah ni dia masjid masjid tempat sembahyang kan, penuh juga. Tiba-tiba kita buka aircon. Kita pun tutup, semua tutup. Jadi orang kat luar ada. Orang kat luar dia ada sembahyang. Tuan-tuan, ada setengah orang dia buka pintu. Kerana apa? Mesti buka pintu. Kalau tak, nanti orang luar tak sah sembahyang dia, tak dapat jemaah. Pernah dengar tak, tuan-tuan? Sekiranya berada dalam satu kawasan, satu fi makanin wahid, dalam ruang solat, itu kita lagi ajak sembahyang, kita tutuplah, tak ada masalah. Hatta tuan-tuan, kita ada tirai besi sekali pun tak ada masalah. Yang penting itu masjid, itu kawasan masjid. Jelas tak tuan-tuan? Jelas. Tapi sekiranya ada orang yang di luar kawasan masjid, rahbah, dekat tempat kasut, dekat luar pagar tadi, maka dia kena buka sedikit pintu, sekurang-kurang orang boleh lalu. Tuan-tuan, mati Allah, itu cara.
Ini apa ni yang ajar kita tuan-tuan? Ini yang ajar kita adalah kitab ulama tuan-tuan. Dia mensyarahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kawan saya tadi yang sembahyang Jumaat dekat luar pagar tadi, macam mana nak jadikan dia sah sembahyang? Tuan-tuan, dia mesti bersambung. Sini ada jemaah sampai hujung, dekat luar tu ada jemaah, kemudian luar sana tempat kasut ada jemaah, bersambung sampailah ke dia. Bersambung, maka sahlah sembahyang dia. Tapi dia terputus kerana apa? Tutup. Maka kalau saya cadangkan buka sedikit pintu. Kan ada pagar tu, dia bukan kita nak buka pagar, dia ada satu ruang yang kita buka untuk pejalan kaki. Kan ada pagar kecil, kita buka sikit, sah. Dah jadi sah. Kalau ialah darurah sangat tuan-tuan, maka kita kena buka. Sekiranya ada orang dekat tempat kasut, maka pintu ni kena buka sikit. Tapi kalau orang yang sembahyang tu masih lagi dalam kawasan sembahyang, maka tak perlu buka, tutup sahaja, kita dapat ikon. Kan rugi tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok ada orang sembahyang dekat luar sana tempat kasut, kita buat majlis Maulid Rasul, ramai orang dekat bawah kemah tu tempat perempuan, kita kena buka ni. Kena buka. Kalau kita tak buka, maka orang yang belakang tu tak dapat fadilat jemaah. Tak jemaah dan dia sembahyang seorang. Ini syarat tuan-tuan, maka membabitkan sah dan batal. Kalau dia diam terlalu lama, kerana menunggu imam bawa surah sajadah, dia bawa qul huwallahu ahad, dia diam lama, lebih kadar Fatihah, batal sembahyang ke? Tuan-tuan, itu jelas tuan-tuan, kalau kita nak tengok. Jadi tuan-tuan, mati Allah ini antara, kita sebut dua tuan-tuan. Dua. Antara lain tu mungkin kita kata perbuatan zahir dia sesama dengan imam. Itu antara syarat 12 tadi. Antara syaratnya perbuatan zahir makmum dengan imam mesti sama. Imam sembahyang jenazah, makmumnya sembahyang zuhur. Sama ke tidak? Tak sama tuan-tuan. Kita nak berjemaah dengan imam, tapi imam sembahyang zuhur, kita sembahyang jenazah. Tak sama, tak boleh. Kecuali kalau imam sembahyang zuhur, kita nak qada subuh. Boleh. Imam bangun, kita jangan bangun sekali sebab subuh 2 rakaat. Maka kita membarakahlah, kita bagi salam. Itu boleh. Itu antara syarat berjemaah tuan-tuan. Imam sembahyang gerhana khusuf. Sembahyang gerhana tuan-tuan, tahu kan? Sembahyang gerhana 2 kali rokok, kan? 2 kali rokok, 4 kali rokok, 4 salam, 4 sujud. Betul tak? 2 kali kan? Tuan-tuan, sama tak sifat dia dengan sembahyang subuh? Tak sama tuan-tuan, maka tak boleh berimamkan dengan imam yang sembahyang kusuf. Tak boleh. Itu lain sifat. Itu syarat antara syarat berjemaah. Antara syarat berjemaah. Antara lain apa? Imam tu mesti diikuti. Diikuti maknanya imam kat depan dengan makmum kat belakang. Gangster betul dia duduk depan imam. Duduk baringnya terus. Kata kepada saya lah, baringnya terus depan imam tu. Kalau dah baring depan imam, dia sembahyang jenazah. Berani dia nak sembahyang depan imam? Tak berani tuan-tuan. Maka itu antara syarat. Antara syarat kita sembahyang depan imam. Tuan-tuan, macam ruang ni, kita tak perasan imam kat sini. Kita dekat luar tu, kita tutup pintu, dia sembahyang kat depan ni. Sah tak sembahyang kan? Tak salah. Kerana apa? Dia depan imam. Maka kita kena buat lain, ambil selotip, lainkan. Ini garisan imam. Kena buat tuan-tuan. Itu tanggungjawab siapa? Ahli jawatan kuasa surau ataupun masjid. Tentang berat sebenarnya jawatan kuasa ni, berat tugasnya. Tuan-tuan, yang jawatan kuasa ni, pengerusi masjid bertanggungjawab memanggil balik orang-orang yang dah biasa tak sembahyang Jumaat. Tanggungjawab siapa tuan-tuan? Orang dah terbiasa tuan-tuan. Kalau dulu tak sembahyang Jumaat, kalau kereta dengan motor ada depan rumah, malu. Betul tak? Malu. Tapi sebabkan bencana PKP ni tuan-tuan, orang tak sembahyang Jumaat, dia tak malu lah. Dia duduk rumah tengok cerita kekasihku Mr. Bodyguard. Seorang orang tengok tuan-tuan, dia saja tak sembahyang Jumaat. Apa hukum dia tak sembahyang Jumaat? Dia sembahyang zuhur. Hukumnya haram, fardhu ain sembahyang Jumaat. Dia kena datang. Dia dah 2 dos. Siapa yang kena panggil dia tuan-tuan? Kita kena panggil. Jawatan kuasa ni yang bertanggungjawab. Imam. Kalau hukum asal, imam yang kena panggil, kena ajak dia balik semula pergi surau. Berat tuan-tuan, jangan berebut nak jadi pengurusi surau. Jangan berebut. Berat tanggungjawab kita, nanti Allah tanya kat akhirat ni. Leman tu kenapa? Kita tak ada leman tuan-tuan. Leman tu tak sembahyang Jumaat, bukan pengurusi surau, bergawat. Mana aku tahu, mana jawab dengan Allah macam tu.
boleh tuan-tuan. Tanggungjawab kita panggil semua dia orang-orang yang ladah Allah bisa Tegal biasa ni, tak semata-mata kita kena panggil dia balik. Jom semayang Jumaat. Tuan-tuan, rumah saya kalau keluar tu ada kedai makan tuan-tuan. Nak pergi semayang dekat Attack Tanam. Saya keluar tuan-tuan, ramainya lelaki yang balik, yang berakal, kemudian dia mukallaf, dia bermukim. Orang taman saya tengok dia tengah makan dengan anak bini dia. Sedangkan tanggungjawab solat Jumaat itu wajib. Siapa nak tegur dia tuan-tuan? Tuan-tuan, dua ni nak tegur. Oh, dia panggil hujah Facebook dan sebagainya tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi itu tanggungjawab tuan-tuan, perlahan-lahan lah kita boleh tuan-tuan. Mudah-mudahan perbincangan kita ni tuan-tuan ada manfaat untuk kita perbaiki amalan kita. Tuan-tuan, macam Allah banyak lagi ni tuan-tuan. Kalau kita sebut ni sampai pukul 9 tak habis. Cukuplah saya rasa sekadar itu. Ada soalan tuan-tuan? Yes. Saya nak Jumaat, Hondan itu bukan kawan. 9. Honda. Hunsa. Ada. Okey, Hunsa ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam syarat yang ke-12. Syarat berjemaah, imam yang diikuti itu syarat yang ke-10, minta maaf. Martabat jantina jemaah imam itu mesti lebih tinggi di kalangan jemaah. Martabat imam daripada sudut jantina, bukan martabat daripada sudut bacaan ke apa, tidak tuan-tuan, daripada sudut jantina. Maknanya tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita ni mungkin dia khunsa. Memang khunsa semula jadi tuan-tuan. Bukan sajad. Sajad tu dia wajib semayang kat sini. Tuan-tuan, itu sajad. Nama sedap tuan-tuan, sajad. Tapi dia kalau dia tuan-tuan, dia nak jadi imam, martabat dia tak boleh. Dia tak boleh jadi imam. Contohlah tuan-tuan, dia pergi umrah itu kan pakai baju, dia bukan umrah, dia contoh kan tuan-tuan. Bukan sajad lah tuan-tuan, nak sebut satu juga kan. Sajad lah. Senang dia tahu. Benda bukan umrah dia benda ma'ruf tuan-tuan. Kita nak tengok situasi dia. Andai kata dia datang sini, dia jumpa imam, minta perlindungan. Tak nak kena tangkap. Dia datang sini, tiba-tiba dia pakai baju kurtah, seluar, kemudian kita tolak dia jadi imam. Maka martabat ketika itu, martabat daripada sudut jantina, dia tak layak jadi imam. Kerana kita muskil dengan martabat dia punya jantina. Maka khunsa begitu juga. Khunsa, tuan-tuan, khunsa ni martabat dia dekat tengah-tengah. Dia lebih kepada siapa? Khunsa ni tuan-tuan, kalau ikut Imam Nawawi rahimahullah, dalam membicarakan perkara membatalkan solat. Contoh tuan-tuan, kitab majmuk tebal macam ni kan tuan-tuan, Muwatta' Badrin tebal macam ni. Betul tak tuan-tuan? Tajuk sama, semua tajuk ada dalam Muwatta' Badrin. Hebat Muwatta' Badrin tuan-tuan. Tapi Imam Nawawi buat majmuk tebal macam ni. Apa dia cerita? Dia cerita tuan-tuan, adakah membatalkan solat? Kita pegang perempuan tu biasalah, itu dalam Muwatta' Badrin pun ada. Dia cerita tuan-tuan, apabila seorang lelaki yang terlalu cantik sehingga mendatangkan nafsu, maka kita sentuh dia, batal wuduk kita. Itu dia bincang tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, antara orang yang paling cantik di zaman Rasulullah, siapa dia tuan-tuan? Salman Al-Farisi. Orang yang sangat cantik. Orang Parsi tuan-tuan. Pernah tengok orang Iran tak tuan-tuan? Orang Iran yang rambut panjang tu, badan berbulu putih, badan sasa tu. Kalau dia pakai ihram, semat betul orangnya, macam artis kan. Orang dia sangat handsome. Dalam hukum memang ada tuan-tuan, dia wajib tutup muka dia, wajib pakai furdah. Kita tak payah lah tuan-tuan. Tak payah, kita tutup muka pakai, kita tak handsome mana pun tuan-tuan. Itu lelaki tuan-tuan, lelaki. Apatah lagi kalau dah macam sajad tuan-tuan. Kalau kita sentuh dia, Menteri Agama salam siapa tu? Ya. Dia kata dia lelaki tuan-tuan. Kalau mendatangkan nafsu haram dia salam. Dah macam perempuan dia. Apa dia tak macam perempuan? Pakai kebaya, kita tengok apa bernafsu tuan-tuan. Maka kalau kita salam dia, batal wuduk kita. Kan dia lelaki. Tak, ni hukum. Ni hukum tuan-tuan. Maka khunsa tadi, dia lebih kepada mana? Maka Imam Nawawi kata, maka pertamanya kita tengok dia punya aktif dekat mana. Dia kencing apa? Khunsanya ada dua tuan-tuan. Dia khunsa yang dimaksudkan apa? Hondan ke khunsa? Kalau khunsa betul dia ada dua jantina. Dia ada zakar, dia ada farash. Nak tentukan dia ni perempuan ke lelaki, maka tengok mana yang aktif. Dia kalau kencing, mana yang keluar? Kalau zakarnya keluar, maka dia lelaki, maka pakai baju lelaki.
namakan dia dengan nama lelaki. Tiba-tiba dua-dua keluar. Dua-dua keluar. Tuan-tuan, kita tak jumpa ni tuan-tuan Allahuakbar, tapi jangan kata tuan-tuan, mungkin ada di luar sana. Tuan-tuan, maka ini yang dibincangkan oleh Imam Nawawi, sesuatu kita ada kotor. Maka apabila dua-dua keluar, maka kita tengok sensitif dia kat mana. Dia tengok ada orang, dia tengok lelaki handsome, datang nafsu dia, perempuan tu. Maka dia tengok perempuan tiba-tiba tegang zakarnya, maka lelaki lah dia. Tapi apabila tengok dua-dua tak ada nafsu, ataupun dua-dua dia tengok bernafsu, lain pula tuan-tuan. Maka hukum tersebut ditentukan oleh doktor. Ulama tak boleh buat kesimpulan. Sebab itu tuan-tuan, kita sembahyang jarak bukan keputusan ulama antaranya. Memang kita ikut hukum Islam, tetapi kita berdasarkan arahan daripada adakah itu berlandaskan syariat? Ya. Maka doktor pun kata, okey, dia ni sebenarnya lelaki, maka lelaki lah dia. Kalau dia jadi perempuan, pergi tempat perempuan, haram hukumnya. Tetapi apabila dia datang ke masjid, walaupun doktor dah sahkan dia lelaki, tetapi martabat dia dengan kita mana lebih tinggi? Daripada sudut jantina, bukan daripada sudut hebat ke tak hebat, tuan-tuan, tak? Mana lebih tinggi? Kita dah lebih tinggi. Sebab apa? Kita memang ada satu jantina, memang kompon-kompon kita lelaki, tapi kita lembut, tapi kita lelaki. Martabat kita tetap lelaki, lebih tinggi daripada dia. Maka satu yang jadi imam, kita kena jadi imam. Dia, kalau doktor kata dia lelaki, maka lelaki lah dia. Tetapi kalau dia tak memastikan dia ni lelaki ke perempuan, maka saf dia adalah imam, jemaah lelaki dewasa, jemaah lelaki kanak-kanak. Maka di belakang jemaah lelaki kanak-kanak adalah khunsa. Khunsa yang betul, tuan-tuan, bukan pondan. Bukan pondan, bukan dia enjet, tuan-tuan, itu bukan. Khunsa yang betul, kemudian barulah perempuan kanak-kanak, saf satu saf, kemudian perempuan dewasa, perempuan belakang. Jelas? Menjawab tak? Menjawab, tuan-tuan. Maka jarak imam dengan makmum lelaki tidak boleh lebih daripada 4 kaki setengah. Kalau lebih daripada 4 kaki setengah, maka luput fadilat jemaah. Luput fadilat jemaah. Pernah tengok tak masjid? Dia punya senjata besar kalau imam. Betul tak, tuan-tuan? Kalaulah anda kata kita ambil pita tape tu, kita ukur daripada hujung jari kita sampailah kepada tumit imam dekat 6 kaki. Lebih tak 4 kaki setengah? Lebih, tuan-tuan. Yang itu dia tak sibuk. Yang jarak-jarak ni dia sibuk. Sama tak orang berilmu dengan tak berilmu? Tak sama, tuan-tuan. Dia sibuk, tapi dia jadi apa? Dia jadi pengerusi, tapi yang itu dia tak tengok. Tak boleh jarak, tuan-tuan. Imam dengan makmum jangan jarak terlalu jauh. Sebab apa? Bila sejadah tu besar, imam akan duduk dekat mana? Berdiri dekat tengah sikit, tuan-tuan. Maka makin jauh. Makin jauh. Lebih 4 kaki setengah, 3 hasta. 1 hasta, 1 kaki setengah. Ini 1 hasta, tuan-tuan. Ini 1 hasta. Maka kalau kita sambung, ni 2 hasta. Sambung lagi 1, maka jadi 3 hasta. Tak boleh kurang daripada 3 hasta. Kurang 3 hasta, luput fadilat jemaah. Maknanya kita semayang tu, baik semayang seorang kat rumah, tak dapat fadilat jemaah. Yang itu sepatutnya kita sibukkan. Kita dengan makmum lelaki dewasa, kemudian makmum lelaki dewasa dengan kanak-kanak juga tak boleh lebih daripada 4 kaki setengah makmum kanak-kanak. Kalau tak, dia tak dapat fadilat jemaah. Kanak-kanak tadi, walaupun dia belum balik, tapi sah tak semayang dia? Sah. Sah semayang dia. Tapi kita letak apa? Setengah masjid itu dekat belakang sekali tu, ini ruang kanak-kanak. Ada ilmu tak, tuan-tuan? Yang ini dia tak sibuk pula. Yang jarak-jarak ni dia memekik pengaruh Yahudi. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Kita ni beramal dengan syariat, bukan hawa nafsu, tuan-tuan. Budak-budak pergi belakang tak payah sembahyang kat depan. Nama Allahu Akbar. Wajib tak tarbiyah anak untuk sembahyang seawal 7 tahun? Wajib. Wajib. Kita pun wajib ajar. Kita kena ajar, tuan-tuan. Tapi nak ajar budak-budak tadi berlari, fikirkan cara. Fikirkan cara. Macam mana nak buat? Cari macam abang tadi sembahyang kat ujung sana. Dia sembahyang. Anak dia pun main. Dia tengok bapak dia sembahyang. Dia tengok bapak dia sembahyang. Memang dia berlari, tuan-tuan. Tapi dia pernah dengar Allahu Akbar. Perkataan tu didengar tu, pembelajaran tu berlaku, tuan-tuan.
Bila kita mati lagi tuan-tuan, mudah-mudahan anak kita tu jaga sembahyang. Pasal aku dulu kecil-kecil aku tengok bapak aku sembahyang. Aku naik atas bahu dia, jadi bahan cerita kan tuan-tuan. Tapi dia sembahyang tuan-tuan. Itu tarbiyah. Wajib tak? Wajib. Tapi anak kita letak dekat mana? Kat ujung pintu sana. Ini kawasan kanak-kanak, saf anak-anak. Ada ilmu tak tuan-tuan? Tak berlanggakan syariat. Maka khunsa juga begitu, jaraknya mesti 4 kaki setengah. 4 kaki setengah, tak boleh lebih kaki tu. Antara kaki jemaah dengan jemaah ni tak boleh lebih. Maka perempuan tuan-tuan, dia tidak terikat dengan jarak. Maka perempuan nak letak ke belakang sekali macam masjid sudah sembahyang, boleh. Sah tak? Perempuan tadi sah. Dapat tak fadilah jemaah? Dapat. Dia berbeza dengan lelaki tuan-tuan. Tuan-tuan, orang perempuan makin belakang, makin kat rumah, makin di dalam bilik perempuan yang tersorok, makin afdal bagi dia. Itu perempuan. Dia tidak terikat dengan jarak, tapi kita terikat dengan jarak. Sebenarnya ni kat sini, tuan-tuan, ada tak sampai 4 kaki setengah lebih? Tak sampai tuan-tuan. Tak sampai 1 meter kan dia katakan? 1 meter. Maknanya masih lagi tak dalam fadilah jemaah? Dapat. Kita dapat tuan-tuan fadilah jemaah. Cuma kita tak dapat fadilah rapat soft. Tapi kita dapat fadilah pahala mengelak mudarat yang lebih besar. Wajib bagi kita dapat pahala wajib 70 kali ganda. Sunat 1 10 saja tuan-tuan. Tapi yang wajib kalau kita buat 70 kali ganda. Allah Ta'ala. Tuan-tuan mati Allah, ini penjelasan tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, kita tengok dalam sosial media sekarang ni tuan-tuan, itu sebenarnya agenda Yahudi. Betul tak tuan-tuan? Berapa ramai yang bercakap secakap-cakap ni, sesuka hati bercakap tentang hukum dan sebagainya, tetapi tidak berlandaskan fakta Quran dan Sunnah. Tak nak ikut dah ulama, tak nak ikut fatwa, tapi ikut doktor dia yang ada dekat Facebook. Dia kata vaksin tu haram, rusuh saja. Pening kita kata. Mana lagi tuan-tuan? Inilah yang dinamakan fitnah Dajjal. Inilah dinamakan agenda Yahudi. Sedangkan dia tuduh kita ni pengaruh Dajjal. Rupa-rupanya dia kena kat muka dia balik tanpa disedari. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam keadaan golongan orang-orang yang lawan ulama ada tuan-tuan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kita nak ikut siapa tuan-tuan? Kita ikutlah ulama. Imam Syafi'i kata, selalu saya tengok dalam Facebook tuan-tuan. Saya pun kaki Facebook tuan-tuan. Saya Facebook ni tengok bola, tengok mancing, itu je tuan-tuan. Saya ternampaklah tuan-tuan. Dia kata, Imam Syafi'i kata, ikutlah ulama yang mana? Ulama dekat Malaysia banyak tuan-tuan, tapi kita cari ulama yang dibenci oleh orang kafir. Ulama yang dibenci oleh orang kafir. Tapi ada satu ulama ni, dia ulama, tapi orang kafir suka dengan dia, duduk dengan dia. Jangan ikut ulama ni. Tapi ulama ni asyik kena benci orang kafir, kena fitnah lah, mencuri sampai 70 juta lah. Ulama macam ni dibenci oleh orang kafir, orang fasik, maka kita ikut dia. Jelas tak tuan-tuan? Aku pening lah nak pilih yang mana satu sekarang ni. Aku benci lah, tak nak campur lah politik-politik ni. Tak boleh tuan-tuan, kita kena follow, kita kena ikut. Nak ikut macam mana? Ulama dah bagi guide. Kalau ada ulama pergi ke situ ramai-ramai, kemudian ulama tu dibenci oleh orang kafir, ikut dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita kalau kita silap. Tapi tak silap lah insya-Allah. Tuan-tuan dah diberi petunjuk tuan-tuan, tapi dia pening. Ni satu aku nak pilih, tak payah mengundi lah Melaka. Tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Ramai tak orang Melaka nanti agak-agak dia tak mengundi. Dia pening tuan-tuan, berapa penjuru. Ikut mana yang ulama berkumpul. Ikut, itu petunjuk kita. Bukan petunjuk dalam Facebook. Dia ni rasuah banyak, kita tak nak ikut, kita ambil yang ni macam baik. Tak, kita bukan ikut hawa nafsu. Kita amal bitanzil. Apa makna takwa? Ada 4. Yang antaranya amal bitanzil. Kita beramal dengan syariat. Quran, sunnah, kata-kata ulama, kias dan sebagainya. Masadir kita adalah Quran, sunnah. Maka ulama kita ikut. Tak payah mana-mana. Mana ulama ramai? Tuan-tuan, selesai. Allah. Ada lagi soalan tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan, ada sedikit tersemangat pula. Jadi saya minta maaf tuan-tuan. Kelemahan diri saya, subhanallah, sebab lama sangat tak berkuliah. Nak menerangkan 2 syarat ni tadi pun macam
tergabur tuan-tuan. Saya pun tak pasti tuan-tuan faham atau tidak. Tapi mudah-mudahan faham tuan-tuan. Kita dapat beramal walaupun sedikit pada malam ini. Maafkan saya, kekurangan diri saya. Yang baik itu semua daripada Allah. Yang tak betul, masalah juga itu daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.